Selamat petang, salam sejahtera. Ada orang kata kepada saya, UMNO menang besar. Ada orang kata kepada saya dalam komen mereka dalam channel saya, UMNO telah menang besar dengan ROS meluluskan pindahan perlembagaan UMNO, yaitu daripada 18 bulan kepada 6 bulan selepas PRU 15. Ramai orang menyangka perkara itu kemenangan besar kepada Zahid Hamidi. Tetapi ada seorang penganalisis politik dan pemerhati politik, rakan-rakan saya, mereka kata begini, sebenarnya apabila itu diluluskan, yang menang ataupun yang mendapat kelebihan, faedah, manfaat adalah Ismail Sabri Yaakob. Aku pun tak tahu dari mana sudut kelebihan kepada Ismail Sabri Yaakob, tapi aku agak setuju sedikit. Kerana apabila itu berlaku, Ismail Sabri Yaakob sebenarnya boleh membubarkan bila-bila waktu. Dia tak perlu tunggu lagi sebelum pilihan raya, sebelum PRU. Makna kata, Ismail Sabri Yaakob boleh membubarkan parlimen bukan sebelum bulan Disember ini. Kerana kalau ikut pindahan asal ataupun syarat asal oleh ROS kepada UMNO, UMNO perlu membuat pemilihan pada bulan Disember ini, selewat-lewatnya 30 Disember. Bermaksud Ismail Sabri terikat kepada tarikh tersebut. Beliau perlu buat PRU sebelum tarikh tersebut, yaitu 30 Disember. Tapi dengan adanya kelulusan ROS ini, Ismail Sabri Yaakob tidak perlu lagi terikat pada tarikh 30 Disember itu. Ada orang kata Zahid Hamidi akan menang, tapi sebenarnya dari sudut sebelah Ismail Sabri Yaakob mendahului. Dia boleh memutuskan pilihan raya itu selewat-lewatnya bulan Julai 2023. Makna kata, Ismail Sabri Yaakob boleh bubar parlimen tahun depan, tidak perlu tunggu atau laksana tahun ini pun PRU tersebut. Jadi siapa yang akan kalah? Selepas uraian saya itu, pastilah yang menanggung kerugian sebenarnya adalah Najib dan Zahid Hamidi, terutamanya Najib. Karena Najib, keputusan rayuan persekutuan untuk Mahkamah Persekutuannya perlu didengar dengan segera. PRU perlu disegerakan. Tapi dengan adanya keputusan ROS ini, bila-bila waktu, tanpa buat tahun ini pun, Ismail Sabri Yaakob tidak lagi terikat oleh apa-apa keputusan daripada pimpinan Presiden UMNO. Dengan usaha pembaharuan Perdana Menteri dan kelulusan ROS, PRU mungkin bukan tahun ini. Dengan memorandum persefahaman MOU antara PH dengan kerajaan mengakhiri tarikh tamat, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob pada Rabu lalu mengesahkan bahawa dia akan akur dengan keputusan partinya untuk tidak melanjutkannya. Pada masa sama, Ismail Sabri yang merupakan naib Presiden UMNO membayangkan masih ada beberapa perkara yang perlu dilakukannya berhubung MOU itu, dan perjanjian bertulis tidak diperlukan untuk meneruskan persefahaman dengan pembangkang. Yang ini aku setuju. Biasanya persefahaman bertulis antara pembangkang dengan kerajaan itu jarang-jarang berlaku, tapi persefahaman secara kepentingan negara selalu berlaku. Ismail Sabri Yaakob juga tidak memberi jawapan secara terus berhubung bila dia akan membubarkan parlimen bagi membuka jalan ke PRU. Beberapa penganalisis politik yang dihubungi Malaysia kini berpandangan Ismail Sabri menghantar isyarat
yang dia tidak akan membubarkan parlimen dalam tempoh terdekat. Dengan ada yang menjangka, PRU hanya akan diadakan pada tahun hadapan. Mereka juga berkata, kelulusan yang diberikan Jabatan Pertubuhan ROS terhadap pindaan perlembagaan UMNO untuk menangguhkan pemilihan parti selepas PRU 15 akan memberi lebih banyak masa kepada Ismail Sabri untuk menangani pergelutan kuasa dalaman UMNO dengan kem yang diketuai Presiden UMNO yaitu Ahmad Zahid Hamidi sendiri. Isu genting sama ada Ismail Sabri perlu menjadi Presiden UMNO atau tidak boleh ditangani sebaik sahaja PRU 15 selesai. Memandangkan UMNO telah menyatakan dia akan menjadi calon Perdana Menteri bagi PRU 15. Ingat baik-baik, calon satu-satunya yang menjadi Perdana Menteri selepas PRU 15 kalau ditakdirkan Barisan Nasional menang hanyalah tunggal Ismail Sabri Yaakob. Bermaksud kalau Ismail Sabri Yaakob tidak menjadi Perdana Menteri selepas PRU 15, ini adalah satu pembohongan yang amat keterlaluan. Penangguhan pemilihan UMNO memberi lebih manfaat kepada Ismail Sabri berbanding Zahid jika UMNO menang dalam PRU 15, kata Sazwan Mustafa Kamal, pengarah bersekutu Variance and Partners, sebuah firma perunding dasar awam, hal ehwal kerajaan dan risiko politik. Sementara itu, Fellow Penyelidik Pusat Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya, Awang Azman Awang Pawi berkata, keputusan ROS secara tidak langsung menutup pintu untuk pensabotaj, sama ada dari luar atau dalam, untuk melemahkan UMNO. Sebarang pertembungan dalaman antara kem yang bersaing akan mereda dengan tiadanya pemilihan parti sebelum PRU 15. Maka, gagal usaha untuk melemahkan UMNO dari luar dan juga dari dalam parti. Katanya, UMNO menara Datuk On kekal berkuasa walaupun dengan kuasa oleh kluster kabinet untuk menggunakan pemilihan parti bagi merampas kuasa. Katanya lagi, nikmati sokongan pembangkang. Awang Azman berkata lagi, kenyataan Ismail Sabri pada hari Rabu lalu boleh dilihat sebagai isyarat kepada kedua-dua pemimpin bersatu dan UMNO yang memberi tekanan kepadanya. Kenyataannya juga memberi mesej bahawa sebagai Perdana Menteri, dia memegang kuasa untuk menentukan bila masa terbaik untuk mengadakan PRU 15. Ia juga isyarat kepada bersatu yang mendesaknya untuk memberikan jawatan timbalan Perdana Menteri kepada mereka dan isyarat kepada pemimpin UMNO tertentu yang telah mendesak dia untuk membubarkan parlimen, katanya lagi. Penganalisis yang berpengkalan di Singapura, Oi Sun pula berpendapat, Ismail Sabri mungkin akan menangguhkan pilihan raya selambat mungkin untuk memanjangkan tempuhnya memegang kuasa di tengah-tengah pergelutan kuasa dalam UMNO. Ini kerana dia mungkin digantikan oleh partinya sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya. Kerana kumpulan arus perdana dalam parti mungkin mahukan seseorang yang mengikut arahan dengan lebih tepat atau rapat. Jadi Ismail Sabri pada dasarnya memberitahu kumpulan arus perdana UMNO bahawa walaupun MOU tamat, dia terus menikmati sokongan blok pembangkang utama dan dia berkemungkinan besar tidak akan membubarkan parlimen dalam masa terdekat. Katanya lagi, Ismail Sabri yang berada di barisan ketiga dalam hierarki UMNO tetapi menjadi Perdana Menteri memandangkan Ahmad Zahid berdepan sejumlah pertuduhan rasuah di mahkamah, manakala timbalan UMNO yaitu Muhammad Hassan bukan ahli parlimen. Memandangkan asas politiknya tidak begitu kukuh dan dia berdepan risiko digulingkan oleh pihak dari partinya sendiri, dia memeterai MOU dengan PH pada tahun lalu. Bijak.
Menerusi MOU itu, dia berjanji untuk melaksanakan sejumlah pembaharuan dan dalam pembangkang sebagai pertukaran berjanji untuk tidak menyokong sebarang langkah untuk menggulingkannya. MOU itu juga membuat Ismail Sabri berjanji kepada pembangkang bahwa dia tidak akan membubarkan parlimen sekurang-kurangnya sehingga esok, yaitu 31 Julai. Di tahap ini, kita masih tidak dapat menjangka bila pilihan raya akan diadakan karena ia bergantung kepada perebutan kuasa antara Ismail Sabri dan kumpulan arus Perdana UMNO yang masih berterusan dengan tiada pihak yang jelas lebih kuat tambah lagi. Beri tumpuan pada pembaharuan, pandangan itu turut dikongsi oleh pensara kanan politik dan perhubungan antara bangsa Universiti Malaya, Malaysia, yaitu Azizuddin Muhammad Sani yang berkata, Perdana Menteri berkemungkinan besar akan menangguhkan PRU sekurang-kurangnya sehingga selepas Januari. Katanya, walaupun janji Ismail Sabri untuk tidak membubarkan parlimen sudah sampai tarik tamatnya, dia masih memerlukan sedikit masa sebelum semua pembaharuan yang dijanjikan dilaksanakan. Sebagai contoh, rang undang-undang anti lompat parti telah diluluskan oleh parlimen, tetapi ia masih belum melalui semua proses ke arah perwataan. Kalau tak silap saya, paling awal ia boleh diwartakan dan menjadi undang-undang ialah pada Januari. Undang-undang ini perlu ada sebelum PRU 15. Jadi nampaknya pilihan raya tidak akan diadakan sekurang-kurangnya sehingga itu, katanya lagi. Azizuddin berkata, Perdana Menteri akan memberi tumpuan untuk melaksanakan pembaharuan bagi meningkatkan image-nya dan mendapat kepercayaan rakyat, terutama apabila dia memang tahu mahu terus menjadi Perdana Menteri. Sebaliknya, Siva Murugan Pandian dari Universiti Sains Malaysia berpendapat, Ismail Sabri masih perlu mempertimbang banyak faktor sekiranya dia bercadang untuk menangguhkan PRU. Dia berkata Ismail Sabri masih perlu mengambil kira bagaimana UMNO akan menanggapi keputusannya berhubung perkara itu. Saya rasa dia sedang melihat platform lain untuk mengadakan kerjasama politik dengan pembangkang tanpa sebarang dokumen rasmi. Dia mungkin masih perlukan masa untuk melihat perkara yang dipersetujui dalam MOU. Tetapi ada faktor lain yang dia perlu ambil kira. Keadaan ekonomi dan politik semasa untuk membuat keputusan, katanya lagi. PRU 15 boleh diadakan seawal Oktober atau November jika dia berjaya mengadakan persefahaman awal dengan pembangkang mengenai perkara-perkara yang belum selesai. Tetapi dia juga perlu mempertimbangkan hal parti dan keputusan parti, kerana asasnya masih dalam parti. Pada masa sama, Siva Murugan berkata, keputusan ROS akan membolehkan UMNO memberi tumpuan kepada PRU 15 sebelum memutuskan kepimpinan barunya. Ditanya tentang kesan kelulusan itu kepada pesaing UMNO, Siva Murugan berkata semua pihak mesti membuat persediaan sendiri tanpa bergantung kepada kelemahan pihak lain, katanya. Sekian dulu ulasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.